Khutbah hari ini adalah bertajuk Jadilah Hamba yang Berdoa. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, amalan berdoa merupakan salah satu daripada elemen yang penting dalam kehidupan seseorang Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yaitu menurut segala perintahnya dan menjauhi larangannya, supaya kita memperoleh keredaan dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah hari ini adalah bertajuk Jadilah Hamba yang Berdoa. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, amalan berdoa merupakan salah satu daripada elemen yang penting dalam kehidupan seseorang Muslim. Hukum berdoa adalah sunat ataupun mustahab, yakni digalakkan. Ia merupakan pengakuan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seruan berdoa boleh dilakukan sama ada dalam keadaan senang atau susah, dikala suka mahupun duka, secara bersendirian atau berjamaah. Perintah berdoa terdapat di dalam suratul Baqarah ayat 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Sadaqallahul azim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahu kepada mereka, sesungguhnya aku sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Menurut Al-Imam Al-Qurtubi, ayat ini menunjukkan perintah Allah Subhanahu wa taala supaya sentiasa berdoa dan beribadah kepadanya, dan dijanjikan bahawa doa-doa yang dipohon akan dikabulkan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala murka terhadap orang yang tidak berdoa. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ghafir ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Sesungguhnya orang-orang yang sombong takabur daripada beribadah dan berdoa kepadaku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula meriwayatkan tentang kelebihan berdoa seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah Ta'ala min ad-du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada berdoa. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian,
Amalan saling mendoakan antara seorang dengan yang lain adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sewajarnya menjadi ikutan dan tauladan oleh setiap umatnya. Doa berperanan menjalin kasih sayang dan mengeratkan perhubungan mesra sesama insan. Sebagai contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita mendoakan orang yang bersin. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila salah seorang daripada kamu bersin, maka hendaklah ia menyebut alhamdulillah dan menjawab bagi saudara atau sahabatnya, yarhamkallah, semoga Allah merahmatimu. Maka apabila seseorang menyebut kepadanya orang yang bersin, yarhamkallah, maka hendaklah menyebut yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberi petunjuk dan memperbaiki sifatmu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pula menceritakan pengalamannya melalui sebuah hadis. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki bilik air. Lalu aku meletakkan air untuk baginda berwudu. Baginda bertanya, siapakah yang meletakkan air ini? Setelah baginda diberitahu, baginda pun berdoa, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, pandaikanlah dia dalam bidang agama. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Demikian juga apabila mendapat berita bahawa sahabat kita ditimpa musibah, sama ada disebabkan kematian atau sebagainya, sunat kita mengucapkan takziah atau mendoakannya tanpa simpati, tanda simpati seperti berikut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam kitab Al-Adhkar, lafaz ta'ziyah ialah a'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitik. Sesungguhnya semoga Allah Subhanahu wa taala membesarkan pahalamu dan membaikkan kesabaranmu dan mengampunkan bagi si matimu. Demikianlah indahnya Islam, mendorong agar umatnya saling mendoakan tanpa mengira kedudukan dan pangkat, tanpa mengira orang yang dikenali atau tidak. Amalan ini sudah pasti dapat menjalin kasih sayang dan perhubungan yang mesra sesama umat. Lebih-lebih lagi, mendoakan orang tanpa pengetahuannya itu adalah antara doa yang tidak akan terhalang. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya setiap doa atau permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala itu hendaklah diiringi dengan sifat taqwa, yaitu menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya, supaya doa itu dikabulkan, tidak tergantung-gantung atau ditolak. Dalam kitab Al-Majalis As-Saniyah, seorang ahli sufi bernama Ibrahim bin Adham ketika berjalan di pasar Basrah, orang ramai datang mengerumuninya. Di antara mereka ada yang bertanya, kami sudah berdoa, tetapi kenapa doa kami tidak dikabulkan? Ibrahim bin Adham lantas menjawab, doa kamu tidak dikabulkan kerana hati-hati kamu telah mati dengan beberapa sebab. Yang pertama, kamu mengenal Allah, tetapi kamu tidak menyempurnakan haknya. Yang kedua, kamu menyangka kamu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kamu meninggalkan sunnahnya. Yang ketiga, kamu membaca Al-Quran, tetapi kamu tidak beramal dengannya. Yang keempat, kamu makan nikmat-nikmat Allah, tetapi kamu tidak bersyukur kepadanya. Dan yang kelima, kamu katakan bahawa mati itu benar, tetapi kamu tidak bersedia untuknya. Daripada kata-kata tersebut, jelas membayangkan
betapa doa itu adalah berkait rapat dengan hati, iaitu hati yang hidup dengan amalan serta iman dan taqwa yang akan memperolehi kemurahan dan perkenan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, para ulama menyatakan orang yang wajar didoakan antaranya, yang pertama, mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan salawat kepada baginda. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra." Siapa yang mengucapkan salawat untukku satu kali, Allah akan memberinya rahmat 10 kali ganda. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kedua, mendoakan ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan pengikut baginda selepas sempurna mengucapkan doa dan salawat ke atas baginda. Yang ketiga, mendoakan ibu bapa kita sebagai membalas jasa keduanya yang memelihara dan mendidiknya di waktu kecil, dengan doa memohon Allah Subhanahu wa taala memberi keampunan dosa-dosa mereka. Yang keempat, mendoakan anak supaya menjadi anak yang saleh, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam mendoakan anaknya dalam surah As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhanku, kurniakan kepadaku anak yang tergolong daripada orang-orang yang saleh. Yang kelima, mendoakan ulama dan guru yang mengajar kita ilmu yang bermanfaat, yang merupakan adab terhadap guru. Semoga ilmu yang diajar itu mendapat keberkatan daripada Allah. Yang keenam, mendoakan orang yang berbuat baik kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh berdoa, jazakallahu khaira. Maksudnya, semoga Allah membalas dengan kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang ketujuh, mendoakan orang yang memusuhi kita, termasuk yang bukan Islam, dengan doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Dan yang ke-8, selain daripada itu, menurut Fudail bin Iyad, sekiranya aku mempunyai doa yang mustajab, nescaya orang yang pertama aku doakan ialah pemimpin aku. Kerana jika pemimpin itu baik, nescaya baiklah rakyat dan sejahteralah negara. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, walau bagaimanapun kita diingatkan, jangan sesekali memohon sesuatu doa yang tidak baik ke atas diri sendiri, anak, harta benda, atau ke atas sesiapa sahaja daripada hamba Allah. Seperti mendoakan seseorang supaya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dipendekkan usianya, ditimpakan bala bencana, dimusnahkan harta benda dan lain-lain perkara buruk. Islam mengajar kita, sekiranya dizalimi oleh seseorang, maka hendaklah menyerahkan perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka memilih doa-doa yang lengkap dan padat yang menghimpunkan perkara penting mengenai urusan dunia dan akhirat. Antara doa-doa baginda ialah, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqni tayyiban wasta'milni salihan. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, aku memohon keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, berilah kami rezeki yang baik dan jadikan kami seorang yang saleh, baik amalan. Ya Allah, aku memohon petunjuk, takwa, kesucian diri dan bergantung pada diri sendiri. Demikian juga seseorang yang berdoa itu disarankan
supaya memelihara dirinya daripada makan minum yang haram. Kerana yang demikian itu adalah salah satu syarat yang terpenting bagi penerimaan doa. Para ulama berkata, doa itu laksana kunci dan anak kuncinya ialah makanan yang halal. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, bagi mengakhiri khutbah hari ini, marilah kita menghayati saranan berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala berkuasa mengabulkan doa hamba-Nya, sama ada menyegerakan atau menangguhkannya. Yang kedua, umat Islam hendaklah saling mendoakan antara satu sama lain supaya selamat daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan selamat daripada azab api neraka Allah. Yang ketiga, umat Islam dilarang mendoakan sesiapa sahaja hamba Allah akan sesuatu perkara yang tidak baik walaupun kepada diri sendiri. Dan yang keempat, umat Islam hendaklah berdoa dengan harapan tertanamlah sifat mahmudah dan terbuanglah sifat mazmumah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendah diri dan dengan suara perlahan-lahan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Suratul A'raf ayat 55. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا قربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك
ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه ابن المرحوم سلطان صالح الدين عبد العزيز شاه. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور Tengku Amir Shah Ibn Sultan Syarafuddin Idris Shah في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkanlah tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.